Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Dan buat pertama kali, salah seorang pemimpin negara anggota ASEAN tidak diundang ke sidang kemuncak ASEAN dalam seluruh sejarah ASEAN sejak ditubuhkan pada 1967. Pada 15 Oktober lalu, 9 daripada 10 negara anggota ASEAN bersetuju supaya Myanmar menghantar wakil bukan politik ke sidang berkenaan. Dan ini selepas 5 perkara konsensus ataupun 5-point konsensus yang dipersetujui negara-negara ASEAN sebelum ini masih lagi tidak mendapat persetujuan oleh junta tentera Myanmar dan dianggarkan setakat ini kira-kira 1,200 orang rakyat Myanmar dibunuh oleh angkatan junta tentera dengan ribuan lain ditahan sejak rampasan kuasa dilancarkan pada 1 Februari lalu dan situasi ini bertambah teruk apabila negara itu turut bergelut dengan kemerosotan ekonomi dan krisis COVID-19 dan kemelut politik menyukarkan lagi usaha untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke negara tersebut. Sebelum ini ada pihak yang mengkritik bahawa ASEAN tidak mengambil langkah yang cukup drastik untuk menangani konflik di Myanmar. Namun pada masa yang sama ada juga yang berpandangan bahawa ASEAN perlu berhati-hati dan mengambil langkah diplomatik supaya tidak terlalu mengasingkan Myanmar. Jadi untuk membincangkan tentang segala dinamik politik dalam ASEAN ketika ini dan juga konflik Myanmar, sudah bersedia bersama saya Dr. Roy Anthony Rogers, Peter Rogers, pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Universiti Melaya. Terima kasih kepada Dr. Roy bersama kami dalam Awani Global. Pertama sekali, kita nak melihat apa signifikannya langkah yang diambil oleh ASEAN untuk tidak mengundang pemimpin Myanmar ke sidang kemuncak ASEAN ini dan bagaimana agaknya ia diterima ataupun apa reaksi Myanmar terhadap tindakan yang diambil ASEAN ini. Baik, terlebih dahulu saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Astro Awani atas kesudian untuk menjemput saya untuk memberi sedikit pandangan mengenai isu Myanmar dan ASEAN. Sebenarnya kalau Myanmar, perwakilan atau ketua kerajaan Myanmar datang pun, dia tidak akan membawa apa-apa perubahan kepada keadaan politik semasa di Myanmar. Namun begitu, ia akan memberi satu isyarat kepada kerajaan Myanmar. Dia lebih bersifat satu isyarat diplomatik kepada kerajaan Myanmar bahawa ASEAN benar-benar perhatian dan mahukan sesuatu perubahan berlaku di Myanmar. So ini bagi saya ini lebih bersifat kepada satu isyarat politik kepada Myanmar bahawa ASEAN dalam bahasa Inggeris mean business ke atas keadaan politik di Myanmar. Dan soalan yang seterusnya, apakah reaksi Myanmar? Sudah pasti Myanmar tidak menerima berita ini dengan positif. Mereka mula menuduh jari ke atas ASEAN bahawa kononnya ASEAN telah ditekan atau dipengaruhi oleh Amerika Syarikat maupun Kesatuan Eropah yang mana para diplomat ASEAN telah menolak dakwaan tersebut dan mereka mengatakan bahawa ini merupakan satu pendirian ASEAN untuk menunjukkan betapa seriusnya ASEAN tentang keadaan politik semasa di Myanmar. Tekanan daripada masyarakat global, apa antara faktor-faktor lain yang turut mendorong ASEAN untuk mengambil langkah ini yang menunjukkan they mean business? Ini dilihat sebagai langkah yang agak tegas, agak drastik. Apa antara faktor yang mendorong ASEAN terhadap langkah ini? Ya, kalau kita perhatikan bahawa masyarakat antarabangsa, misalnya PBB pada bulan Jun telah mengeluarkan satu resolusi untuk terhadap Myanmar bahawa Myanmar perlulah bertindak untuk memulihkan keadaan. Dan saya percaya ASEAN telah memberi ruang kepada ASEAN telah memberi ruang kepada Myanmar untuk membolehkan Myanmar membuat perubahan. Misalnya pada April 24 hari bulan, perjumpaan telah diadakan dan sewaktu perjumpaan tersebut, pemimpin Myanmar turut dijemput untuk turut berserta dan telah bersetuju terhadap 5 poin dan antara 5 poin tersebut adalah untuk menghentikan keganasan dan atau untuk cuba membendung sebarang bentuk kekerasan di Myanmar, mengadakan dialog dengan semua parti. Selain daripada itu, untuk ada satu envoy khas atau perutusan khas oleh Myanmar dan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan
dan lawatan ke atas Myanmar oleh Perutusan Khas. Malangnya semenjak April 24 hari bulan sehingga bulan Oktober, jelas Myanmar tidak mengambil langkah-langkah yang serius ataupun mengambil langkah-langkah untuk memastikan syarat-syarat ini dipatuhi. Ini seolah-olah Myanmar telah memperlekehkan ASEAN. Dan misalnya Perutusan Khas ASEAN yang dijadualkan untuk melawat Myanmar, beliau telah menunjukkan hasrat untuk berjumpa dengan Aung San Suu Kyi. Tetapi pihak Myanmar tidak membenarkan beliau berbuat demikian. So, maka beliau tidak melakukan lawatan tersebut. So bagi saya, apa yang telah pun dipersetujui, 5 poin yang telah dipersetujui, tapi Myanmar tidak mengambil langkah-langkah untuk memastikan 5 poin itu dilaksanakan. Sebaliknya, keadaan penindasan masih berterusan dan menjadi lebih serius lagi. So itu sebab saya rasa ASEAN berpendapat mereka telah seolah-olah diperlekehkan oleh Myanmar dan maka mereka perlu mengambil satu langkah yang drastik. Dan perlu saya tegaskan di sini, ini merupakan langkah yang antara yang paling drastik pernah diambil oleh ASEAN semenjak penumbuhannya pada 1967. Bercakap tentang konsensus 5 perkara ataupun 5-point konsensus ini, tindakan yang amat drastik diambil ASEAN, adakah ini akan membantu ASEAN mencapai 5 konsensus itu ataupun mungkin dilihat mungkin ada pihak yang akan mendakwa ini sedikit counterproductive mungkin ada yang menyokong supaya ASEAN mengambil langkah yang lebih diplomatik. Two sides of the coin, tapi pandangan doktor bagaimana hasrat untuk mencapai konsensus 5 perkara ataupun mungkin sekarang ini objektif dan hasrat sudah berbeza? Di mana saya berpendapat kredibiliti ASEAN uh, mula dipertikaikan oleh masyarakat antarabangsa. Kalau 5 poin konsensus tersebut tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan, mana letaknya kredibiliti ASEAN? Dan ini bukanlah satu yang walaupun langkah ini adalah satu langkah yang drastik, tetapi pada pandangan saya ASEAN tak ada pilihan daripada mengambil langkah sedemikian kerana kalau tidak kredibiliti ASEAN di kalangan negara-negara lain khususnya di PBB terutamanya dengan negara-negara barat dan sebagainya akan terjejas. Orang akan kata ASEAN ini hanya satu pertubuhan yang hanya berbincang ataupun mendakwa ASEAN sebagai satu talk shop dan sebagainya dan tidak mampu membuat apa-apa pendirian. So ini walaupun drastik tapi tidaklah dianggap terlalu agresif terhadap Myanmar. Ini hanya sekadar peringatan kepada Myanmar. Sedangkan pada bulan April seperti mana yang saya sebut, pemimpin Myanmar telah diundang ke Jakarta. Pada masa itu, walaupun pada masa itu sendiri adanya desakan supaya tidak mengundang pemimpin Myanmar, namun ASEAN telah memberi ruang kepada mereka untuk datang, untuk beliau untuk datang. Dan namun begitu setelah dipersetujui tapi apa yang diminta tidak tercapai. So ini merupakan satu peringatan kepada pemimpin Myanmar. Jadi apa kesannya kepada ASEAN selepas ini? Adakah ini sudah pun menetapkan satu presiden baharu dan apa mungkin impaknya kepada dasar tidak campur tangan atau non-interference policy dalam ASEAN? Baik, pada pandangan saya dari segi non-interference policy itu masih berkekalan. Ini tidak dilihat sebagai satu interference terhadap politik dalaman. Kita perlu ingat masalah di Myanmar bukanlah satu masalah dalaman semata-mata kerana impak kudeta dan impak pergolakan politik di Myanmar dirasai pada seluruh rantau. Berlakunya masalah pelarian di Thailand dan masalah pelarian orang Rohingya sehingga ke sempadan Malaysia, sehingga ke sempadan Bangladesh. Dan maka ini bukan lagi satu masalah dalaman dan kita saya berpendapat ASEAN tidaklah bererti untuk nak campur tangan dalam politik tempatan tetapi ini sudah menjadi satu masalah rantau sehingga boleh dikatakan sebagai satu duri dalam daging kepada ASEAN dan ASEAN suka tak suka perlu membuat sesuatu dan saya berpendapat ini bukanlah
strategi terakhir. This is not the end. Malah ASEAN perlu meneruskan lagi tekanan terhadap Myanmar untuk supaya Myanmar akan patuhi kepada 5 konsensus yang telah pun dipersetujui oleh mereka sendiri. Teruskan tekanan ke atas Myanmar, apa lagi bentuk tekanan yang boleh dipertimbangkan ASEAN selepas ini? Antaranya seperti kalau pada persidangan yang akan datang, pihak ASEAN perlulah memastikan bahawa persetujuan yang telah dicapai itu mesti dipatuhi. Antaranya termasuk juga kebenaran bagi perutusan khas ASEAN melawat Myanmar dan juga bebas berjumpa dengan mana-mana pemimpin. Maka kalau satu ketika dahulu di mana perutusan khas Myanmar tidak dibenarkan untuk melawat Aung San Suu Kyi, saya rasa desakan untuk berjumpa dengan Aung San Suu Kyi dan juga pemimpin-pemimpin LLD yang lain harus diteruskan. Jangan hanya berhenti di situ sahaja. So apa yang kita teruskan memperjuangkan 5 prinsip atau 5 konsensus tersebut. Jangan berhenti di sini sahaja. Nanti kalau tidak, dia tidak mencapai matlamatnya. Apa pula kesannya kepada dinamik politik dalam Myanmar? Pastinya ini dilihat sebagai satu kemenangan buat NUG. Bagaimana antara kesan yang boleh mungkin dilihat dalam masa terdekat, terutamanya dinamik politik antara junta tentera dan juga NUG? Ya, kalau kita perhatikan semasa pemimpin Myanmar datang, General junta datang ke persidangan khas Myanmar, persidangan khas ASEAN mengenai Myanmar pada bulan April dahulu, ia seolah-olah memberi satu kemenangan kepada pihak junta, di mana pihak junta telah menjadikan itu sebagai satu isu propaganda bahawa tindakan mereka telah pun diterima oleh masyarakat antarabangsa. Gambar militeri junta berada di Jakarta dipaparkan di seluruh Myanmar untuk meyakinkan penduduk Myanmar bahawa kerajaan mereka telah pun diterima. Namun pada sekarang ini mereka tidak boleh menggunakan mekanisme sedemikian kerana militeri junta tidak dipelawa, tidak diundang untuk menyertai sidang tersebut. Maka ini secara automatik merupakan satu kemenangan kepada pihak NUG dan juga NLD bahawa masyarakat antarabangsa berada bersama mereka secara moral untuk menyokong mereka. Saya nak berbalik kepada isu legitimasi kerana ini antara perkara yang dipertikaikan atau dipersoalkan baru-baru ini oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights, termasuk Ahli Parlimen Klang sendiri Charles Santiago. Beliau menggesa supaya ASEAN mengambil langkah seterusnya untuk mengiktiraf kerajaan NUG. Tadi Doktor berpandangan bahawa ASEAN perlu mengambil langkah-langkah seterusnya yang turut senada, turut drastik, tetapi ada pelbagai bentuk langkah ini boleh diambil. Langkah untuk mengiktiraf kerajaan NUG, apa pandangan Doktor? Ini sememangnya satu langkah yang positif, tapi saya tak pasti sejauh mana konsensus ASEAN akan bersetuju ke arah sedemikian. Khasnya misalnya negara Thailand, kalau mereka mengiktiraf kerajaan NUG dan tidak mengiktiraf kerajaan junta, ini juga akan menimbulkan persoalan kepada legitimasi kerajaan mereka sendiri. Akan timbul beberapa isu dan saya tak pasti sejauh mana negara anggota ASEAN akan bersetuju dengan tindakan sedemikian. Tapi saya tak nafi seperti mana yang saudari sebut, ini merupakan satu langkah yang positif yang boleh diambil oleh setengah-setengah anggota negara ASEAN. Tetapi saya tak tahu sejauh mana ASEAN sebagai satu organisasi akan mengambil tindakan sedemikian. Saya nak bercakap sedikit tentang dinamik di dalam ASEAN itu sendiri. Ada yang mengatakan bahawa antara negara yang menyokong supaya wakil politik Myanmar tidak
hadir pada sidang kemuncak ASEAN pada minggu ini. Antara yang menyokong perkara ini adalah Malaysia, Indonesia, Singapura dan Filipina. Kita juga nak melihat kepada tahun depan apabila Cambodia bakal mempengerusikan ASEAN selepas Brunei pada tahun ini. Apa yang boleh kita jangkakan dinamik dalam ASEAN itu sendiri berhubung dengan konflik di Myanmar? Negara-negara seperti Thailand yang dilihat sebelum ini tidak begitu outspoken berhubung dengan Myanmar, tetapi kali ini bersetuju supaya tindakan drastik yang diambil oleh ASEAN pada minggu ini diambil secara mendapat konsensus. Pandangan doktor bagaimana dengan dinamik ASEAN selepas ini dan juga selepas ia dipengerusikan oleh Cambodia selepas ini? Saya percaya Myanmar akan meneruskan dasar yang telah pun praktik oleh ASEAN pada masa kini ataupun dasar yang telah diambil oleh di bawah kepimpinan Kerajaan Brunei Darussalam. Kalau katakan pihak Cambodia tidak bersetuju, sudah pasti mereka akan menyatakan pantahan mereka untuk tidak membenarkan perwakilan daripada kerajaan Myanmar menghadiri persidangan ASEAN. The fact of the matter, they didn't protest atau perwakilan Cambodia tidak protes dan menerima keputusan tersebut, bererti kerajaan Cambodia telah pun menerima dasar ini dan saya pasti kerajaan kerajaan Cambodia akan meneruskan apa yang telah pun dipersetujui pada 2021 apabila mereka mengambil alih pada 2022 dan perwakilan khas ASEAN pada masa itu mungkin adalah Menteri Luar Cambodia dan sebaliknya bukannya lagi Menteri Luar Kerajaan Brunei Darussalam. Tapi saya rasa Cambodia akan meneruskan dasar yang sedia ada. Walaupun saya tak nafi berdasarkan apa yang telah berlaku 10 tahun yang lalu di mana ada sedikit sebanyak kekecewaan terhadap kepimpinan Kampuchea ketika itu mengenai isu Laut Cina Selatan. Tetapi kita perlu faham isu Laut Cina Selatan adalah berbeza dengan isu Myanmar. So ini lebih kepada isu mengenai Myanmar dan bukannya melibatkan satu kuasa besar seperti China. So saya berpendapat di sini kerajaan Cambodia akan lebih ada kebebasan untuk meneruskan konsensus daripada ASEAN. Untuk meneruskan konsensus ASEAN, salah satu perkara yang banyak dipersoalkan sebelum ini adalah pemilihan duta khas ataupun special envoy ASEAN ke Myanmar. Mungkin kalau kita melihat senario ASEAN berada bawah kepimpinan Cambodia pada tahun depan, ada tak keperluan untuk mengubah pemimpin ataupun wakil yang dipilih sebagai special envoy ASEAN ke Myanmar kerana ketika ini Brunei dipilih sebagai duta khas. Mungkin doktor melihat ada keperluan untuk mengubah pada tahun depan? Bagi saya sebenarnya secara peribadi saya berpendapat tidak ada keperluan untuk mengubah walaupun pengurusi ASEAN pada masa itu merupakan negara Cambodia, tetapi dalam dinamik politik dalam ASEAN itu sendiri ada kemungkinan Cambodia mahukan satu wakil daripada negara mereka sendiri. Tapi bagaimanapun saya berpendapat perwakilan khas ASEAN kini sudah pun menjalankan satu tugas yang baik yang mana beliau telah menunjukkan ketegasan beliau dalam mengendalikan isu Myanmar dan so bagi saya mengapa perlu tukar kalau berdasarkan kepada track record beliau sebagai seorang diplomat. Bagaimanapun seperti yang saya sebut, ada kala disebabkan atas permintaan negara pengerusi yang mereka mahukan seorang daripada negaranya sendiri dan so mungkin ini adalah punca pertukaran tetapi pada pandangan saya the current man has been doing a wonderful job and let him continue.
Okey. Saya nak berbalik kepada konflik dalam Myanmar. Pendirian yang diambil ASEAN ini, sejauh mana Doktor melihat ia akan memberi tekanan yang secukupnya kepada junta tentera untuk mungkin kita melihat perubahan sama ada untuk memenuhi hasrat mencapai 5 perkara konsensus itu, ataupun mungkin apa-apa sahaja perubahan positif yang dapat kita saksikan di Myanmar, sejauh mana pendirian ini dapat memberi tekanan kepada tentera. Saya berpendapat ini merupakan satu wake up call kepada junta Myanmar. Kalau tekanan datang daripada Amerika Syarikat, tekanan datang daripada Kesatuan Eropah maupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, mungkin pihak Myanmar, pihak junta masih mengambil pendirian yang uh, tidak mahu menerima ataupun enggan untuk mendengar. Tetapi sekarang merupakan satu rantau, satu organisasi yang mana mereka menjadi sebahagian daripada rantau tersebut. Yang satu organisasi yang selama ini dilihat sebagai lembut, sebagai terlalu berdiplomatik, sekarang sudah mengambil satu langkah yang drastik. So suka tak suka, uh, kerajaan Myanmar, junta Myanmar perlu bangun dan sedar bahawa rantau yang mana dia sendiri berada sudah pun tidak menerima tindakan mereka. Sudah pun tidak boleh menerima hakikat apa yang sedang berlaku di Myanmar. Kalau dahulu apa yang diperkatakan oleh Kesatuan Eropah mungkin mereka boleh anggap ini sebagai tekanan dari luar, tapi ini merupakan tekanan dalam rantau yang mana mereka sendiri berada di situ, yang mana ramai pelaburan mereka berada di dalam rantau Asia Tenggara, yang mana ramai penduduk mereka sedang bekerja di kalangan negara-negara Asia Tenggara. So saya berpendapat ini merupakan satu wake up call yang sangat serius kepada kerajaan junta Myanmar. Tapi saya tak nafi ini mungkin mengambil masa sedikit untuk mereka sedar. Tapi mereka ataupun akan mengambil masa untuk mereka membuat perubahan. Tetapi saya percaya dalam hati mereka, mereka sudah tahu bahawa sekarang ASEAN sudah lebih serius dalam tindakan sedemikian. Adakah terlalu lambat untuk wake up call ini? Of course dia mungkin agak sedikit lambat, tetapi something better than nothing. Okay, sesuatu dibuat lebih baik daripada langsung tidak berbuat apa-apa. Dan kita harap ini merupakan satu trend baru dalam ASEAN. Dalam fenomena ASEAN yang telah pun atau ASEAN yang sudah pun tertubuh semenjak 1967, harap ini menjadi satu presiden dalam ASEAN sendiri bahawa ASEAN perlu bersikap lebih tegas. Pada masa yang sama masih mengekalkan prinsip-prinsip asas mereka seperti non-interference, tapi non-interference dalam berdasarkan definisi yang lebih liberal dan bukan hanya definisi yang terlalu konservatif yang pernah diamalkan selama ini. Bergerak ke hadapan, apa pandangan doktor menjadi pengajaran utama ataupun learning lessons sepanjang tahun ini melihat kepada tindakan atau pendekatan ASEAN terhadap konflik di Myanmar? Pengajaran pada pandangan saya ini merupakan satu masalah rantau. Kita hidup dalam era globalisasi. Kita tidak boleh kata ini adalah masalah Myanmar dan kita menutup mata, menutup telinga, tidak mahu tahu menau apa yang berlaku. Suka tak suka, apa yang penderitaan penduduk Myanmar memberi impak kepada seluruh rantau dan kepada masyarakat antarabangsa. Dan kita tidak boleh duduk tanpa menghirau kepada apa yang berlaku di negara Myanmar. Dan saya berasa bahawa ASEAN telah mengambil satu pendirian yang positif, yang baik dalam sejarah ASEAN.
Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Dr. Roy Anthony Rogers Peter Rogers, pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Universiti Malaya, sedikit sebanyak kongsikan pandangan mengenai pendirian tegas yang diambil ASEAN baru-baru ini di sidang kemuncak ASEAN yang mana pemimpin junta tentera Myanmar tidak hadir pada sidang tersebut. Mungkin dilihat sebagai satu presiden baharu, langkah yang mungkin tegas, tetapi itu dilihat sebagai keputusan yang perlu diambil dalam situasi yang amat kritikal buat negara-negara jiran di ASEAN, kerana seperti apa ditekankan tadi, apa yang berlaku di negara-negara jiran itu adalah tanggungjawab kita semua. Terima kasih kepada Dr. Roy sebentar tadi. Itu saja masa kita ada dalam Awani Global Jam ini. Bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.